Saya bukan tak cakap benda ni tak betul. Betul. Tapi nak bagi faham, kalau kita nak tangkap ketua penyamun bernama Mahathir, kalau kita nak tangkap ketua penyamun bernama Mahathir, yang telah songlap 1.2 bilion, kita bolehlah minta orang yang membantu dia tu untuk bagi keterangan supaya kita boleh tangkap Mahathir. Dalam konteks Jolo ni tuan-tuan, saudara, terbalik. Jolo ni, mereka boleh deal dengan Jolo untuk tangkap orang yang kecil. Takkanlah rakyat Malaysia ni satu orang pun tak boleh guna otak dia. Macam mana DOJ boleh berkompromi, berpakat dengan Jolo, berpakat dengan Tim Lesner. Jolo terima 1.2 bilion, Tim Lesner menerima 75 juta US dollar. Hanya untuk kenakan ikan bilis yang bernama Roger Ng, yang hanya menerima 35 juta US dollar. Tim Lesner jadi saksi pihak pendakwaan, terima 75 juta, dia jadi saksi, dia terselamat, dia tidak didakwa, nak kenakan orang yang terima hanya 35 juta US dollar. Cubalah kita fikir di mana masuk akal ni. Samalah dalam kes yang di dalam negara ni. Kalau di DOJ, Goldman Sachs dihadapkan ke muka pengadilan, dah bayar papasan, Tim Lesner, Roger Ng, semua sekali dihadapkan ke muka pengadilan. Tapi kat Malaysia ni, orang yang membantu Jolo dengan memberikan kelulusan untuk duit yang kononnya datang daripada Kementerian Kewangan Arab Saudi dan juga kerabat diraja Arab Saudi, orang ini yang Datuk Seri Najib bagi surat Kementerian Kewangan dan kerabat diraja Arab Saudi, suruh cek betul tak betul semua ni halal ke haram ke, ada daripada aktiviti jenayah ataupun tidak, untuk elakkan daripada pengumbalan wang haram. Orang ni dah keluarkan surat, dia bagi kelulusan untuk duit ni dibawa masuk. Dia pula mencadangkan supaya duit ni jangan dimasukkan dalam akaun UMNO, masuk pada akaun peribadi Datuk Seri Najib. Dia suruh pecah-pecahkan pula. Rupanya setiap kali dia pecahkan tu satu pertuduhan. Orang yang bekerjasama dengan Mahathir untuk mengenakan, untuk frame Datuk Seri Najib, suami dia dan anak dia ada sebuah syarikat di Singapura, menerima 715 juta US dollar masuk dalam akaun dia. Sebahagian dah dipakai, tapi yang tak sempat dipakai lebih kurang 64 juta ringgit telah dibekukan oleh pihak berkuasa Singapura dan SPRM dah sahkan, dah dibawa balik ke Malaysia. Orang ni tak didakwa. Orang yang membantu Jolo ni tak didakwa. Dia terima 715 juta. Orang yang bagi kelulusan, orang yang diminta oleh Datuk Seri Najib untuk sediakan cabinet paper, sama ada SRC International boleh dibagikan pinjaman duit kuok 4 bilion, boleh ke tak boleh? Orang ni namanya Nur Muhammad Yaakob. Sama juga macam Zeti, orang kanan Tun Dr. Mahathir. Nur Muhammad Yaakob juga orang kanan Tun Dr. Mahathir. Jolo juga adalah anak kepada orang yang merupakan kroni Tun Dr. Mahathir yang dikayakan dengan pembinaan pelabuhan-pelabuhan di Sarawak. Semua orang Mahathir, tuan-tuan. Dia menerima 85 juta ringgit. Cuba tuan-tuan bayangkan, dia terima 85 juta ringgit. Datuk Seri Najib dikatakan terima 42 juta ringgit. Dia tak didakwa, tapi Datuk Seri Najib kena dakwa. Kemudian Nik Faisal, orang yang memberi keterangan, mengatakan bahawa Datuk Seri Najib tak terlibat. Tapi kenyataan dia tidak digunakan oleh SPRM di bawah Latifah Koya untuk digunakan dalam mahkamah. Tuan-tuan, orang ini juga tidak didakwa. Sedangkan dia juga
dikatakan oleh Tim Lesnar meminta 5 juta US dollar. Jadi saudara, ini belum lagi kita cerita tentang Hakim Nazlan yang hari ini sudah ada bukti, tuan-tuan, sudah ada bukti penglibatan beliau melalui minit-minit mesyuarat, melalui surat-surat yang dikeluarkan yang terang-terang dia terlibat dalam urusan penubuhan SRC International itu sendiri. Dan dia tuduh Datuk Seri Najib yang berniat jahat menubuhkan SRC International untuk songlap dia. Cuba tuan-tuan bayangkan. Ini belum lagi disiasat dakwaan Raja Petra yang mengatakan dia terima 2 juta. Daripada 2 juta tu 1 juta 1,36,127 ringgit 40 sen telah masuk ke dalam akaun beliau Maybank dalam 11 transaksi. Belum lagi kita siasat yang itu. Tuan-tuan, mereka-mereka ini semua langsung tidak disiasat. Itu sebabnya saya beritahu, sekiranya Datuk Seri Najib hari ini nak dibebaskan, cara yang paling mudah untuk dibebaskan Datuk Seri Najib ialah diadakan RCI. Kerana SPRM pada bulan Mei sudah pun menyelesaikan ketasiasatan ke atas Nazlan. Tetapi sehingga hari ini tidak ada pendakwaan. Jadi caranya tuan-tuan hanya satu. Macam mana Rahim Noh diwujudkan RCI 2 hari saja. RCI telah berjaya mengenal pasti bahawa Rahim Noh lah orang yang telah menumbuk mata Anwar Ibrahim. Jadi kalau RCI ditubuhkan saudara, maka kita akan tahu bahawa pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib adalah merupakan pendakwaan berniat jahat, bermotifkan politik dan selective prosecution. Dan melalui dakwaan yang dibuat oleh Tommy Thomas, kita akan juga tahu bahawa pendakwaan ke atas Datuk Zahid adalah selective prosecution, pendakwaan ke atas Ahmad Maslan, Syaril Samad, Aziz Rahim, Bung Mokhtar, semua pemimpin UMNO adalah selective prosecution dan politically motivated. Maka tuan-tuan, semua kes ini akan terbongkar, cerita di sebalik penipuan ini semua akan terbongkar, apa yang dibuat oleh Pakatan Harapan semua akan terbongkar. Dan kalau Nazlan akhirnya didakwa tuan-tuan, the moment Nazlan didakwa, itulah masa yang membolehkan Datuk Seri Najib dikeluarkan daripada penjara. Kerana kita pun tak boleh turun hukum Nazlan, kita kena bersifat adil. Kita kena bicarakan Nazlan. Kena bicarakan Nazlan. Sementara menunggu Nazlan dibicarakan, bebaskan dulu Datuk Seri Najib. Tak kira lah macam mana penangguhan hukuman ke apa benda ke, siasat Najlan ni bicarakan dia. Kalau dia bersalah, maka mahkamah kena putuskan bahawa kes yang dikendalikan oleh Nazlan yang mempunyai conflict of interest dalam SRC International punya kes mestilah dianggap sebagai null and void. Maknanya Datuk Seri Najib perlu dibicarakan di hadapan seorang hakim yang adil dan tidak ada conflict of interest, tidak ada kepentingan. Inilah cara yang paling cepat bagi saya yang membolehkan keadilan diberikan kepada Datuk Seri Najib. Saudara, jadi saya nak minta lah kawan-kawan ni, tolonglah sebarkan video ni. Kalau saya cakap panjang-panjang, lepas tu kau tanya balik, nak cakap tu panjang, nak jawab seorang-seorang panjang, letih, sangat letih. Itulah saya minta supaya kawan-kawan kita tolong share, share lah kita punya live pada malam ni supaya orang boleh faham tentang keadaan Datuk Seri Najib. InsyaAllah tuan-tuan, percayalah saudara, Allah Ta'ala tak akan uji Datuk Seri Najib ni di luar kemampuan dia. Kita anggap proses Datuk Seri Najib berada dalam penjara ni supaya dia boleh mengenal yang mana kawan, yang mana lawan, yang mana yang setia, yang mana yang bermuka-muka, yang mana yang kaki mengampu, yang mana yang lari bila dia dah ke dalam. Ini semua akan memberikan pengajaran, kerana saya yakin bila dia keluar nanti dia akan jadi pemimpin yang jauh lebih hebat daripada dulu.
Kalau dulu semua orang dia main percaya, tuan-tuan. Kerana dia anggap semua orang baik macam dia. Ni masalah dia. Jadi kemungkinan besar dengan apa yang beliau lalui ni, dengan pengkhianatan kawan-kawan yang dekat, saya yakin beliau mempunyai pengalaman yang cukup berharga untuk dia membangunkan Malaysia satu hari nanti, insyaAllah. Banyak loophole dalam kes Datuk Seri Najib, dan RCI ini adalah satu cadangan yang baik. Ya. Soalannya ialah, boleh tak Datuk Seri Najib dibebaskan pada tahun ini juga, atau secepat mungkin merujuk pada kes Rahim Nur yang hanya mengambil masa cuma 2 hari. Ya. Bagaimana dengan Komando? Saya rasa tak mustahil untuk Datuk Seri Najib dibebaskan pada tahun ini. Sekiranya setiap orang daripada kita ni, rakyat Malaysia, memberikan tekanan kepada kerajaan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja. Tapi kena ingat, kita kena terima apa saja hasil, provided kerajaan kena pilih orang yang betul-betul neutral. Jangan sampai jadi setengah-setengah RCI. Orang yang dipilih itu orang yang kita tahu tidak memihak pada Datuk Seri Najib. Orang yang dipilih itu kita tahu tidak boleh berlaku adil kepada Datuk Seri Najib. Pun tak guna juga buat RCI ni. Jadi kita kena cari orang yang betul-betul Suruhanjaya Siasatan Diraja ni perlulah dianggotai oleh orang yang betul-betul boleh bebas. Dia boleh bertindak tanpa fear and favor. Itu penting supaya dapat keadilan.